satu lagi rule, saya akan record video ni, so saya harap tak ada cikgu lain yang akan recordkan. And then jangan present screen, saya saja yang boleh present screen, okay? Alright. Sekarang semua cikgu boleh nampak saya punya screen. Okay, semua cikgu okey ke? Boleh dengar suara saya jelas tak? Alright. Okay. Nampak skrin saya? Semua cikgu boleh nampak skrin saya? Tak ada masalah. Sekarang saya tengah tunjukkan skrin. Boleh? Tak boleh? Siapa yang tak boleh tadi? Okay. Dah nampak dah? Sekarang saya tengah tunjukkan hasil pembelajaran skrin. Semua orang boleh nampak? Okay, cool. Alright. So saya boleh teruskan ya. Okay. So hari ni kita akan belajar cara nak guna basic function dalam Google Form dan juga saya akan tunjukkan cara bahagian ni kita nak create form, format form, tambah collaboration dalam form dan sebagainya. Saya akan tunjukkan satu-satu. So dia adalah basic introduction punya course kepada Google Forms. Okay. Apa itu Google Forms? So Google Form ini rupa dia. So Google Form seperti maksud dia, forms, borang. Dia adalah merupakan salah satu aplikasi dalam Google di mana you boleh gunakan untuk sebagai borang untuk you kumpulkan maklumat daripada orang ke, daripada event ke. So you boleh guna Google Form ni kalau you ada Google account. That means you punya Gmail account lah. Kalau you ada email Gmail account, maksudnya you boleh gunakan Google Forms ni. Okay. Oh, saya dengar suara dah. Boleh tak saya mutekan suara? Okay, pastikan cikgu mutekan ya. Alright. So apa function Google Forms ni? Dia boleh membantu kita untuk mengumpulkan maklumat dengan mudah dan efisien. Dan dia juga selain daripada dia kumpulkan maklumat, dia juga boleh simpan maklumat tu dalam bentuk yang tersusun. Dan untuk pengetahuan semua, Google Form ni dia integration dengan Google Sheet juga. So apa-apa information atau data yang kita collect ikut Google Form, dia automatically will be simpan dalam Google Sheet. So senanglah nanti kalau kita nak analyze data tu, kita nak buat graph ke, kita nak susun data ke, tu senang sebab dia dah integrate dengan Google Sheets. Okay, sorry ada orang nak masuk lagi, right? Okay. Okay, sekarang kita mulakan. Okay, apa kita boleh gunakan Google Form ni dalam kelas? Macam mana kita nak guna Google Form dalam kelas? Ada pelbagai cara kita boleh guna Google Form ni dalam kelas. Yang pertama, kita boleh gunakan dia untuk kita buat quiz dengan ujian. So quiz dengan ujian ni kita boleh guna Google Form dan dia automatic boleh tandakan ujian dengan quiz untuk cikgu. So lepas murid-murid jawab ikut quiz dengan assessment ni, terus dia boleh dapatkan markah dia. Kalau dia jawab ikut quiz, sebab kita yang boleh automatedkan quiz tu. So bila murid-murid jawab, dia terus akan dapat markah. Selain daripada itu, kita boleh guna Google Form ni sebagai survey. Kita boleh buat survey sebelum dan selepas pelajar-pelajar ni masuk dalam kelas kita. Kita boleh gunakan ni untuk kita memahami tahap kefahaman pelajar dan juga untuk kita evaluate cara pelajaran kita ni betul ke tak dengan menggunakan Google Form ni. Dan selain itu juga kita boleh guna Google Form sebagai borang pendaftaran. So kalau kita ada event ke, kita ada program ke, kita boleh gunakan Google Form ni untuk kita buat borang pendaftaran untuk kita kumpulkan maklumat. Contohnya kita nak kumpulkan maklumat pelajar seperti kehadiran ke, nama kelas ke, subjek kegemaran ke dan sebagainya lah. Apa-apa jenis maklumat lah kita boleh gunakan Google Form ni sebagai borang pendaftaran. Dan Google Form ni dia kalau kita guna dia cepat, kita dapat jawapan kita dengan cepat. So kita boleh juga dapatkan feedback ataupun pandangan dengan segera. Contohnya kalau kita nak plan sesuatu event, kita nak perlukan pandangan daripada cikgu lain, input cikgu lain ataupun input daripada murid-murid sebelum kita melaksanakan suatu program. Jadi kita bolehlah gunakan Google Form ni untuk juga collect pandangan dan input daripada murid-murid atau daripada cikgu-cikgu yang lain. Okay, so mari kita mulakan untuk membuka Google Form. So macam mana kita nak buka Google Form ni?
ada pelbagai cara kita nak buka Google Form. So saya tunjuk yang pertama, create in Google Drive. So macam mana kata kita nak create ikut Google Drive ni? So pertama kita pergi ke new tab. Nak pergi ke drive senang je. Tulis drive.google.com, enter. Terus automatically you boleh pergi ke drive. Ini drive cikgu. Tapi you boleh buka drive kalau you ada account lah. So of course semua ada account email, Gmail kan. Baru you boleh guna Google Drive. So saya sarankan guna cara ni untuk kita buka form supaya kita boleh terus pilih dekat mana kita nak create form tu. Dalam folder mana. Supaya nanti senang cikgu nak cari. Kalau ada pelbagai cara yang lain tapi saya paling sarankan cikgu guna cara ni. So kita select folder mana kita nak create form tu. Macam saya nak create dalam training materials ni. Saya nak createkan dalam folder ni. And then kita pergi ke tambah new. So kita turun ke bawah. Kalau tak jumpa form, kita pergi more. Kita tekan forms, Google Forms. So dia ada blank form, dia ada from a template. So kita tekan je mana-mana kita nak from a template atau from a form. So kita tekan yang ni, dia akan buka. Nanti dia akan automatically create dalam cikgu punya folder. Okay. Cara yang lain juga kita boleh buka forms ni, kita gunakan Google App Icons yang 9 Dragon Balls. Saya panggil 9 Dragon Balls ni, kalau cikgu buka kat drive cikgu, cikgu nampak tak ni? Google Apps Icon. Dia ada 9 Dragon Ball kan? Kat sini semua application Google yang cikgu boleh guna ada dekat sini. Tengok. So ada macam-macam, ada Gmail, ada Drive, ada Docs, ada Sheets. Dan kita hanya perlu cari forms. Kita tekan pada forms. Terus dia akan bawa cikgu kepada forms. Cara lain juga untuk kita buka Google Forms, kita boleh buka ikut website ni, forms.google.com. So senang je, kita pergi dekat new tab, tulis je forms.google.com. Terus dia akan bawa ke cikgu ke page Google Forms. Okay, terus nampak Google Forms. So basically apa-apa aplikasi you nak cari Google punya aplikasi, you tekan sini je drive.google, dia akan bawa you ke drive. Ataupun docs.google.com, akan bawa you ke Google Docs. Sheets.google.com pun dia akan bawa cikgu ke sheets.com. So kalau forms is forms.google.com. So dia akan bawa cikgu ke page forms. So dari situ cikgu boleh start membina cikgu punya forms. Okay. So bila kita buka forms, dia akan bagi kita option sama ada kita nak create daripada blank ataupun template yang dia bagikan. Nampak dia sudah ada template yang kita dah disediakan. So tak payah kita buat daripada blank. Kita boleh gunakan template yang ada. Saya akan tunjukkan cikgu satu-satu apa bentuk template ni. Contohnya kalau kita nak buat daripada blank quiz kan, rupa dia macam mana. So kalau kita tekan template blank quiz, rupa dia macam ni. So ada question and then kita boleh masukkan answer key, kita ada point dia. So kalau nak buat quiz, kita terus tekan blank quiz punya template. Sorry, tutup. And then kalau kita nak try template lain, katalah kita nak try template assessment. So assessment ni kalau kita nak buat ujian lah untuk murid-murid, dia ada juga sediakan template. Yang ni template dia berupa macam ni. So dia dah siapkan tulis nama, email. So yang ni kita kena input sendirilah quiz question apa yang kita nak letakkan dalam template tu, dalam ujian tu. Ada soalan dia, ada multiple choices, ada second question. Yang ni kalau dalam bentuk petikan, dia dah sediakan untuk you template ni. You cuma tinggal isi je. Itu assessment. Okay. And then another template yang you boleh gunakan adalah worksheet. Yang ni untuk assignment. Kind of worksheets. Dia bagi dah siap-siap. So you boleh masukkan worksheet title, nama budak yang nak hantar assignment tu. Ni kalau you nak masukkan gambar, semua ada. Senang saja gunakan template yang telah sedia ada.
And then dia ada juga exit ticket. So exit ticket ni contohnya macam setiap kali habis kelas, cikgu nak evaluate cikgu punya pemahaman murid-murid dan persediaan murid-murid sebelum lepas masuk kelas ni, cikgu boleh gunakan exit ticket ni lah. So cikgu boleh tanya dia apa yang dia dah belajar hari ni, you boleh evaluate you punya kelas after that. Atau another one, you boleh juga gunakan past evaluation. Okay. Okay, ni course evaluation. Course evaluation ni kalau lepas setiap program dan event yang cikgu lakukan, cikgu boleh gunakan benda ni untuk evaluate cikgu punya program lah supaya cikgu nanti boleh improve event cikgu after that. Macam ni dia akan tanya instructor okay ke, course okay ke, apa, minta cadangan dan feedback daripada orang-orang peserta-peserta program tu. So kita boleh gunakan course evaluation. Okay. Ada soalan macam mana masukkan gambar dekat soalan quiz? Nanti saya akan tunjukkan ya. Okay, sekarang saya dah tunjukkan cikgu semua macam mana nak form template. Saya akan teruskan macam mana kita nak create Google Form daripada blank. So maknanya daripada scratch. So saya nak createkan saya punya form dalam folder ni. Saya buka form saya ikut ni supaya saya nak nanti. Saya ada dengar suara, boleh tak cikgu tolong mutekan mic. Alright. Okay, ni kalau dari blank. Dari blank, dia memang semua kosong lah. Semua kita kena buat dari scratch. Saya akan tunjukkan satu-satu apa maksud setiap function dalam form ni. So yang ini adalah tajuk form itu. So contohnya saya nak bagi contoh, saya nak buat form untuk English program punya registration. Bila saya tulis kat sini, automatically bila cikgu pergi kat drive cikgu, dia akan createkan form yang bertajuk English Program Registration. So sini adalah nama form cikgu yang disimpan dalam drive. Dan cikgu boleh juga kalau pergi kat kotak ni, cikgu boleh pindahkan kat mana-mana folder yang cikgu nak dalam drive. Okay. And then sini adalah tajuk form ni kalau murid yang jawab atau sesiapa yang akan jawab survey ni, ini adalah title pada survey tu. Okay. So, saya akan tunjuk juga function-function kat sini. Ini adalah add-on. Certain cikgu maybe tak ada this icon sebab dia tak ada add-on. Macam ni saya ada add-on, so saya ada gambar puzzle ni. Untuk tambah add-on, kita pergi dekat 3 dot ni, pergi add-on, and then hanya perlu tambah add-on, tapi ni tak payah tambah add-on pun tak apa. Okay, yang kat sini yang nampak macam palette ni, macam cat-cat palette ni, untuk kita customizekan kita punya form. Kita nak tukar colour, kita nak takar gambar. So saya tekan kat sini. So kita boleh tambah header dekat kita punya form supaya cantik sikit lah form kita. So kita tekan choose image. Ada pelbagai contoh gambar yang cikgu boleh pilih untuk cikgu masukkan dalam form cikgu. Okay. So contohnya saya nak pilih gambar ni lah sebagai saya punya form. So dia akan masukkan luar kat sini. So header dia. Ataupun cikgu juga boleh upload gambar kalau cikgu tak suka gambar yang dia bagi. Ini upload gambar daripada laptop cikgu lah. Laptop atau komputer cikgu. Dia akan buka folder cikgu and then cikgu je pilih mana gambar cikgu nak. And then cikgu just upload. Nanti dia akan upload gambar tu. Atau juga kalau ada dalam akaun cikgu gambar, cikgu boleh juga gunakan gambar dalam akaun cikgu. So ni untuk kita. So macam-macam contoh yang macam-macam sampel dia dah bagi gambar untuk cikgu buat. Okay. Dan kita juga boleh tukar theme colour dia ni. So ni colour yang dekat garisan ni lah. Dia akan tukar. Kita boleh tukar kalau kita suka colour ni, kita boleh tukar. Ada macam-macam jenis colour lagi kita boleh tukar. And then yang ni background ni, background belakang ni. Kita tekan, kita boleh tukar. And then kalau kita nak tukar tulisan pun boleh. Dia ada 4 jenis tulisan yang kita boleh gunakan. Kita boleh guna tulisan ni, tulisan formal, kita boleh guna tulisan playful. Bagi saya nak guna tulisan basic lah sebab saya rasa dia paling cantik basic ni.
Okay. Alright. Okay, apa pula gambar mata ni? So gambar mata ni untuk kita tengok selepas kita siapkan form ni rupa dia macam mana. So budak-budak akan tengok macam mana. So kita tekan, dia boleh bagi preview. Ni kalau dah siap rupa dia macam ni. Kita tak ada soalan lagi kan? Ada gambar, ni tak ada soalan dia. Okay. And then gambar ni pula screw ni untuk setting lah. Setting kalau you nak collect email ke setiap kali you hantar. Kita nak responden kalau kita boleh setkan sama ada diorang boleh edit ke tak ataupun dia boleh tengok ke tak. Ni presentation, macam bila soalan tu kita boleh tunjukkan progress bar ke tak. And then quizzes kita boleh tetapkan kita punya form ni sebagai quiz ke. So dia tu dekat setting kita boleh tentukan nanti. Yang ni pula send button untuk kita hantar send form ni. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna send ni. Okay. Kalau cikgu semua dah ready, saya akan tunjukkan bagaimana pula kita nak start membina kita punya form ni. Okay. So yang ni tajuk form. Kita boleh juga letak form description kat sini. So form ni pasal apa? So this is registration form for English program. So cikgu boleh masukkan kat sini detail description pasal program, pasal form ni supaya orang tahulah, oh okay, so form ni adalah untuk registration form. Ataupun katalah form ni untuk quiz, cakaplah form ni adalah untuk quiz ataupun untuk assessment ataupun evaluation course. Cikgu boleh tulis kat sini description dia supaya orang tahu, oh form ni untuk apa sebenarnya. Okay. Nampak tak yang function tepi ni? Inilah benda penting kita akan selalu guna sebab inilah yang membantu kita untuk membina kita punya form. Okay, macam ni dah siapkan satu untuk cikgu kan, katalah tak ada. Yang ini, function yang pertama yang gambar tambah ni adalah untuk kita tambah question, add question. So kita tekan, dia akan keluar macam ni. So ada pelbagai jenis question yang cikgu boleh gunakan untuk bina soalan cikgu. So saya akan pergi satu-satu. Okay, yang pertama katalah kita nak try short answer. So short answer ni normally kita gunakan kalau jawapan dia tu macam singkat saja. Bukannya jawapan panjang-panjang lah. So macam ni sebab dia registration form kan. So soalan dia boleh macam, okay, your full name. So kita pun short answer text lah. And daripada soalan juga kita juga boleh add description. So apa maksud full name, kalau lah kata nak biar orang faham, oh apa soalan ni pasal apa sebenarnya, so kita boleh buat description. So macam ni maybe saya translate lah, okay, maybe nama penuh budak-budak. Okay. And then kita boleh letakkan sama ada kita nak required ke tak. So kalau budak-budak, kalau kita tekan required ni, maksud dia soalan ni wajib dijawab oleh responder. So selagi dia tak jawab this question, saya dengar suara lagi lah. Boleh tak tolong mute kan? Okay. Alright. Kalau tekan butang required ni, soalan ni jadi wajib soalan untuk orang yang jawab tu untuk jawab. Kalau selagi dia tak jawab, selagi tu dia tak boleh submit form tu. Kalau pergi kat butang 3 dot ni, yang tadi yang saya kat description lah, response validation ni. Response validation ni kalau ni lagi advance lah, kalau you nak tetapkan, oh jawapan tu mesti berbentuk teks, jawapan ni berbentuk number. Kalau bentuk number ni, kalau untuk nombor telefon lah, so orang tak boleh masuk teks, tak boleh masuk huruf, boleh masuk nombor je. Yang macam-macam lagi. Tapi kalau kita tak tetapkan, dia akan automatically tetap sebagai teks. So butang yang ni maksudnya duplicate. So kalau kita nak copykan soalan ni, kita tekan, dia akan duplicate. And then of course yang gambar tu sampah ni kalau kita nak delete soalan lah. Okay. So memang kita tengok macam mana rupa dia kalau lepas kita gunakan soalan short answer ni. So rupa dia macam mana? Rupa dia macam ni. So nampak bila kita tekan butang required, dia ada tambah asterisk merah kat atas ni. Oh maksudnya wajib jawab lah. Okay. Okay, sekarang kita tambah soalan. Kita try buat soalan paragraph pula. Paragraph ni untuk long paragraph lah. Long paragraph maksudnya kalau jawapan tu kita harapkan dia jadi panjang. So contohnya, okay, saya nak tanya budak ni, why do you like English? Contohlah.
So dia akan, jawapan dia jadi panjang lah, dia boleh tulis karangan ke, dia nak buat apa ke. Ini berguna juga untuk kalau assessment, kalau kita nak buat quiz atau kita nak buat ujian, kalau kita perlukan budak-budak tu tulis essay, kita gunakan paragraph. So dia akan jadi long answer text lah. And then rupa dia macam ni, beza dia dengan short, nampak? Kalau short dia pendek ni je, kalau answer dia long, panjang. Dan kita boleh tulis sebanyak mana kita nak tulis lah dalam long paragraph tu. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, selepas kita juga boleh gunakan multiple choices. So normally kita guna ni kalau kita nak buat soalan quiz atau assessment yang ada banyak pilihan. So dia boleh pilih satu saja pilihan. So contohnya saya nak cakap, okay, saya nak tanya soalan dia. So what is your class name? So kita boleh bagi pilihan. Oh sorry. Multiple choice, pilihan satu, kita boleh edit, tulis ungrateful. Boleh masukkan input option kat sini. And then macam mana rupa dia? Kita pergi sini. Dia macam ni. So orang boleh pilih satu je. So ini normally kita guna untuk quiz lah sebab dia multiple choice question kan. Okay. And then ada function lain juga. Kita boleh tetapkan, kita boleh masuk description. Okay, untuk setiap soalan kita boleh masukkan description. Dan kita boleh tetapkan juga untuk kita pergi go to section based on answer. Kalau ada section lah, kalau tak ada section dan kita tak apalah, tak payah buat lah benda ni. So kalau kita ada banyak section dalam satu form. Oh tadi kan cikgu ada tanya pasal gambar kan. Okay, untuk setiap question ni, nampak tak? Dia boleh masukkan gambar, nampak ikon gambar ni. You tekan je, you boleh upload gambar. So kamera, kalau nak buat angkat gambar, URL, fotos, ni daripada Google Drive cikgu. Atau cikgu boleh Google image search, macam tu. So cikgu boleh masukkan. So setiap question ni akan boleh masukkan gambar. Pergi dekat sebelah ni je, dia ada ikon dia. So contohnya saya nak masukkan gambar dalam ni kan, flower. Okay, dia terus boleh masukkan. So setiap question boleh masukkan gambar. So normally kita akan guna ni untuk kita buat quiz lah kan. Banyak soalan pasal gambar ni bunga apa contohnya lah kan. Okay, so nanti dia selain daripada option ni, kalau kita tekan add other, automatically kata dah dalam pilihan ni tak ada satu pun jawapan yang betul, orang yang jawab tu dia boleh tambah dia punya jawapan dia sendiri. Apa yang maksud ni? Saya tunjukkan ya. Okay. Contohnya macam ni. Okay tak, ini bukan bunga anggerin, ini bukan bunga cempaka, bukan bunga orchid. Mungkin bunga lain. So siapa yang jawab ni dia boleh tambah sendiri. Kalau kita tekan ada tu dia boleh input sendiri teks jawapan dia. Macam tu lah. Okay. So lagi sekali saya tunjukkan. Kalau kita tambah add ada ni responden boleh isi sendiri jawapan dia. Okay. Now kita pergi to the next one. Okay, multiple choice and then kita ada check boxes. So check boxes ni ialah check boxes lah. Dia akan, kita boleh checkkan kotak kat sini. Dia beza sikit dengan multiple choice. Sebab check box ni kita boleh pilih sebanyak mana kita nak. Okay. Okay, so saya nak tanya, okay, what is your favorite topic contohnya kan? Verbs, application question. Okay, and apa lagi lah. Okay. Alright. So kalau kita buat checkbox ni, dia ada option juga description and then shuffle option order. Shuffle option order ni kalau kita nak tukar-tukarkan ke susunan order option ni lah. Sama dengan macam ni pun ada option order ni. And then rupa dia bila kita hantar kat
murid, rupa dia macam ni. So dia boleh select dah lebih daripada satu. Dia berbeza dengan multiple choice. Multiple choice kita boleh select satu je. Macam ni lebih boleh select lebih daripada satu. Itulah function checkboxes tu lah. Okay. And then daripada soalan tu juga kita boleh guna function drop downs. So drop down ni dia macam mana drop down ni saya tunjukkan contohnya okay, your English teacher name first. Okay. Bila saya buat drop down ni rupa dia macam ni. Dia tekan drop down dia boleh select. Itulah kalau kita nak buat soalan berbentuk drop down. Dan again dia sama macam multiple choice, dia boleh bawa you ke section based on answer lah. Kalau you ada banyak section dalam form you, kalau you tak ada, then dia akan terus direct you ke the next question. Okay. Alright, nanti saya akan tunjukkan macam mana saya nak buat section dan macam mana saya nak, saya ada soalan pasal upload file dari dokumen kita. Boleh, nanti saya tunjukkan. Saya akan pergi satu-satu ni dulu. Okay, soalan yang seterusnya lepas kita guna drop down, kita juga boleh tanyakan soalan untuk budak-budak upload file. So file yang diupload oleh pelajar akan masukkan dalam kita punya drive lah. So make sure kita hantar tu pada orang yang betul. Jadi contoh, please upload your photo. So kita boleh tetapkan like jenis file apa yang dia boleh upload. Dokumen ke, spreadsheet ke. Normally kita guna ni untuk assignment lah, untuk budak-budak hantar dia punya assignment ke. So kita boleh gunakan ni. So image ke, so macam saya nak suruh budak ni upload image. And then kita boleh tetapkan berapa banyak file dia boleh upload. And then maximum size gambar tu banyak mana. Kita boleh tetapkan. Okay. And then kita boleh tambah description juga kalau nak. So rupa dia bila kita hantar ke orang, rupa dia macam ni lah. Please upload your photo. So budak tekan dan upload dia punya foto ataupun apa-apa file lah yang kita minta. Okay. Selain daripada file upload, kita boleh guna juga linear scale. So linear scale ni normally kita guna dalam survey, macam nak tahu macam nilai untuk kita macam bagi range lah. You boleh bagi from scale to 1, how do you like this course macam tu. Macam kita nak tanya satisfaction orang ke, kita boleh guna linear scale. Ataupun kita boleh guna untuk memahami tahap murid ke macam tu. Macam ni saya nak suruh budak ni, please rate your English skill. Okay. So nampak ni dia ada option kat sini, paling rendah 0, paling tinggi 10. So kita boleh tetapkan 1 ke 5 ke, 1 ke 10 ke, kita yang boleh tetapkan sendiri. So label ni kita ikut suka hati kita lah, kita nak label macam mana, tapi macam ni sebenarnya very bad. Then very good. Okay, nanti bila kita hantar ke orang, dia tunjuk macam ni. So murid akan cakap lah, okay saya rasa saya rate 6, saya rasa saya rate 5 macam tu. So itu adalah indicator scale. Linear scale, sorry. And then bagaimana pula kalau kita nak guna multiple choice grid. So multiple choice grid ni, dia ada row and column. Dia macam table lah, lebih kurang table. So dia ada row and then dia ada column. Normally saya guna ni untuk saya buat dalam course evaluation lah. Contohnya, please rate your English proficiency skill. Contohnya, reading
listening, writing. Okay. So yang ni column pula. Very bad. Bad. Okay lah. Good. Very good. So kita boleh juga masukkan description dan kita boleh juga limitkan dalam satu kolom tu satu response je boleh. So macam mana rupa multiple choice grade ni, saya tunjukkan. Macam ni rupanya. Dia ada rows and then dia ada column. And then kalau kita gunakan function limit to one response per column, maksudnya satu kolom ni satu respon je boleh. Kalau lebih daripada satu, dia akan bagi tahu. Saya tunjukkan lagi. Kalau lebih daripada satu, dia akan bagi tahu, oh okay, tak boleh select more than one per column. Tapi dia depends on soalan lah. Kalau macam ni, maybe tak boleh lah buat benda ni. And then, require a response in each row. So maksudnya setiap row ni wajib respondent kena jawab. Kalau tak jawab, dia tak boleh submit dia punya form. Okay, seterusnya kita akan pergi ke checkboxes. So checkboxes ni, dia checkboxes macam ni. Tapi dia instead of bulat-bulat ni, dia checkboxes. And then you boleh pilih lebih daripada satu option. So katalah okay, saya nak tanya soalan yang sama lah. Soalan ni maybe tak relevan tapi saya tunjukkan contoh macam mana rupa checkbox ni. Multiple checkbox. Topic evaluation contohnya lah. Okay. Rupa checkbox script ni kalau you tegak, rupa dia macam ni. Nampak? You boleh pilih lebih daripada satu untuk row. Macam ni beza kalau multiple choice script, you boleh pilih satu je satu row. Dia tak boleh lebih daripada satu. Kalau macam ni you boleh pilih banyak-banyak. Tu beza checkbox dengan multiple choice. Okay. And then dia ada option juga require a response in each row ataupun kita nak limitkan dalam satu kolom tu satu response je, and then kita boleh shuffle row order kalau kita nak. Selalunya kita guna shuffle row order ni, saya bagi ulangkan lagi sekali, shuffle row order ni kalau kita nak tukar posisi row ni, jawapan ni bertukar. Kalau yang ni dekat multiple choice kan, kita nak bertukar supaya senanglah kita nak setiap responden akan terima kedudukan jawapan ni berubah-ubah. Dia tak sama dengan responden yang lain. Sebab tu kita akan guna shuffle row order. Right? Okay. Dan yang seterusnya, kita dah cover mana tadi? Okay, kita dah cover checkbox grid. Sekarang kita juga boleh masukkan date. So date ni kalau kita nak tanya soalan berkaitan dengan tarikh lah. Contohnya, your birth date of birth. So kalau kita buka preview, bila kita hantar dekat respondent, dia macam ni. So dia boleh tulis, ataupun dia boleh pilih tarikh dengan drop down ni, just pilih tarikh je. Ataupun tahun semua. So kalau kita nak tanya pasal tarikh punya soalan, kita boleh gunakan function date ni. Atau juga last sekali kita boleh guna sebagai function time. So time ni kalau kita nak tanya pasal waktu lah. So what is your preferred English? Preferred English class
time. So kita tanya murid, so bila tanya kat dia, dia boleh key in sendirilah bila waktu dia macam ni. AM, PM, 9 pagi ke, 9 malam ke. Tapi ni soalan ni tak relevan nak. Tapi pokoknya kalau gunakan function time ni, kita boleh mintakan dia input masa, inputkan time, input masa dalam form. So sekarang kita dah cover untuk add question. So kita sekarang cikgu semua dah tahulah macam mana kita nak gunakan function question ni, setiap satu ni. Ada apa-apa soalan pasal soalan ni? Macam setiap satu soalan ni macam multiple choice ke, checkbox ke? Itu semua dah jelas macam mana nak guna setiap satu soalan ni. Kalau ada, just tulis dekat chat box. Okay. Yes. Kita juga boleh, okay. Cara kita nak ubah, kita juga boleh drag question ni. Macam kita boleh bawa naik ke atas. Kita boleh ubah kedudukan ni lah. Oh, saya nak soalan ni naik atas. Saya nak soalan ni turun bawah. Nampak yang 6 dot ni, you just tekan and then drag. Bawa naik atas, bawa naik bawah. So you boleh drag. Okay. So sekarang kita dah cover add question. Sekarang kita cover yang function kedua, import questions. Tadi ada orang tanya import questions kan? So nampak yang function kedua ni, kita tekan. So dia akan, you boleh import question daripada Google Forms you yang lama. So dia akan buka form you yang pernah ada sebelum ni. You boleh import question daripada situ. So contohnya saya nak import question daripada sini, form cost evaluation. Saya select, nanti dia akan automatically keluar kat sebelah ni. So you pilihlah soalan apa you nak masukkan dalam you punya form baru ni. So saya katalah saya nak tanya, okay lah masukkan contohnya soalan ni lah. Saya tekan, saya pilih, saya import, automatically dia akan masukkan question. Kalau you dah ada question dalam form lama you lah. Tapi ingat import question ni hanya applicable untuk Google Form sahaja. Dia boleh import question daripada Google Form yang ada sebelum ini. Okay. Okay. And then function yang seterusnya ialah add title and description. So add title and description ni you boleh add text in between question you. Contohnya English information in English. Your English. Sorry cikgu. Yes? Boleh tanya tak macam mana masuk skor untuk setiap question? Masuk skor untuk setiap question. Oh, okay. Terima kasih. So store untuk setiap question, you pergi dekat sini. Cikgu kena pergi dekat setting and then cikgu kena buat make this a quiz. And then baru cikgu boleh masukkan points. So again saya tunjukkan, cikgu pergi kat sini, pergi ke quizzes, make this as a quiz and then save and then baru cikgu boleh masukkan answer key. So cikgu pilih, so bila cikgu tekan answer key, cikgu pilih soal jawapan mana yang betul. Contohnya macam ni, saya jawapan dia ni, anggerik. And then cikgu tetapkan markah dia berapa. Contohnya markah dia 2. Cikgu boleh masukkan markah. And then done. Saya tunjukkan lagi sekali lah. Okay, saya create new question. New question. Alright, multiple choice. Sini 1 tambah 1 sama dengan, so dia ada option 1, option 2. Okay. Tapi sebelum cikgu kena pastikan tau, cikgu setkan dekat setting ni make this as a quiz. Kalau cikgu tak setkan, cikgu tak boleh masuk key in markah atau point. So cikgu kena pergi kat sini. And then baru boleh. And then baru cikgu tekankan answer key, pilih jawapan mana satu yang betul. And then cikgu tetapkan markah dia. Jelas tak cikgu siapa yang tanya tadi? Okay.
Ya, jelas. Terima kasih. Jelas. Okay, Thank no you. problem, no problem. Okay, alright. Bagaimana kita nak guna semula form yang digunakan? Apa tu nanti saya tunjukkan. Okay, nanti saya akan pergi soalan ni satu-satu. Saya nak tunjukkan dulu cara lain dulu. Okay. Okay. Saya rasa saya dah tunjukkan semua. Saya tak tunjukkan macam mana nak buat section lagi kan. Okay, section. Kalau pergi kat, okay, saya pergi balik. Saya tunjukkan cara nak pergi gambar dulu. So gambar ni, you pergi kat gambar punya icon, you boleh upload gambar daripada you punya dokumen, daripada you punya laptop, atau you boleh letak kat gambar, you boleh masukkan URL, you boleh masukkan foto, you also boleh masukkan gambar daripada you punya Google Drive. Okay, ataupun you nak Google image search pun boleh. And then you boleh masukkan. And then you juga boleh masukkan video, tapi video ni hanyalah daripada video YouTube sahaja. Contohnya saya nak masuk video nouns for kids. Pilih je video mana yang cikgu nak masukkan. Automatically dia akan masukkan video tu. So contohnya so yang ni kalau cikgu masukkan video lagi sekali. Mana tu video tadi? Oh, video tu buat ni atas. Saya nak buat turun bawah. Okay. Bagi title ni contohnya macam ni. So ni contohnya kalau cikgu nak suruh budak tengok video ni dulu baru jawab soalan. So kita akan gunakan function add video ni lah. Tapi video ni hanyalah video untuk YouTube saja. Lepas tu kita boleh juga kalau nak alignkan benda ni ke center ataupun right. Nak tukar video kita tekan kat 3 dot ni je. Ini tukar change, kita boleh tukar video ni. And then another one lastly is the add section. So add section ni kalau kita nak tambah sections lah untuk kita punya apa? Kalau soalan kita tu ada form kita ada macam-macam section. So contohnya section 2. So bila kita tambah section 2 ni, rupa dia macam ni tau. Kalau kita tak tambah section, soalan dia kita akan scroll down sampai ke bawah. Tapi bila kita tambah section, dia akan bawa you ke next page. So you akan tekan next, dia akan bawa you ke next page. Contohnya you tekan next. Bila you tambah section, dia akan tambah next and then you akan dibawakan ke next section yang seterusnya. Itulah function section. Okay. Alright. And then lepas kita dah siap ni, katalah kita nak kita nak tambah collaborators. Cikgu lain pun boleh edit you punya form ni. Sekejap lagi sekali lah. Cikgu pergi kat 3 dot ni, cikgu pergi ke add collaborators. So cikgu boleh addkan nama siapa yang cikgu nak collaborate dalam form ni. So contohnya saya nak CKT yang edit form ni. Saya pergi je email dia and then dia boleh edit, dia boleh delete, dia boleh buat apa-apa sajalah dekat form ni. Ataupun cikgu kalau tak ingat email, cikgu boleh sharekan link dia dekat atas ni kepada sesiapa yang cikgu nak suruh dia edit. And then cikgu boleh control like kalau kita link tu dia nak share dekat public ke, anyone with the link ke, anyone with dalam sekolah cikgu saja ke, cikgu yang boleh tetapkan link tu untuk siapa. Okay, so senang saja untuk kita add collaborators. And katalah lepas kita dah siap semua ni, of course kita nak hantar borang kan. Kita pun pergi ke send. So send, kita boleh hantar borang ikut email. Kita juga boleh hantar ikut link. Link ni kalau kita nak sharekan dia ikut WhatsApp ke, Telegram ke, kita boleh pendekkan juga dia punya link. Kita pergi shorten URL, dia akan pendekkan link tu.
Okay, kita pula juga share kalau kita ada website ke ataupun macam ni sebab kita ada file upload so tak boleh share. Kalau tak ada file upload kita boleh sharekan dekat mana-mana platform kita nak share lah. So kita klik send, so form ni akan dihantar kepada sesiapa yang cikgu nak dijawab. And then so sini responses, sekarang kita ada 0 responses kan, maksudnya tak ada orang lagi jawab sebab kita tak hantar lagi form ni kan. Kat sini cikgu boleh tengok berapa orang dah jawab, apa jawapan dia. And then kalau nampak yang hutang spreadsheet ni, kalau cikgu tekan, dia boleh createkan spreadsheet baru yang mengandungi semua responses daripada form tu. Dia akan boleh createkan ni baru ataupun kita nak select existing atau nak masukkan dalam spreadsheet yang lama cikgu pernah ada. So cikgu boleh pilih responses tu dimasukkan dalam destination yang mana. Okay, untuk siapa yang tanya dah expired ke mana tadi, yang tanya pasal form ni dah guna dan ada expired. Dia macam ni, kita yang tetapkan. Nampak tak butang accepting response? Kalau you tak turn this on, tak ada orang boleh masukkan form. Tak ada orang boleh isi form tu. Kalau you turn this on, selagi ni butang ni on, selagi tu semua data yang dimasukkan dalam form ni boleh diterima. So kena tekan butang ni je lah. Accepting atau not accepting. Okay, saya dah jawab nak share dengan murid. Video yang kita masukkan ada limit berapa minit tak? Tak ada limit berapa minit. Tapi video tu hanyalah video daripada YouTube saja ya. Saya tunjukkan tadi. Video daripada YouTube sahaja. Video daripada YouTube sahaja. URL ni URL YouTube lah. So apa-apa video daripada YouTube you boleh masukkan. Just copy. Macam mana nak type persamaan matematik? Macam tu tak. Okay. Itu nanti saya tunjuk. Link tu boleh ke mana-mana saja like Messenger, WhatsApp. Yes, link tu boleh di-sharekan ke mana-mana saja like Messenger dan WhatsApp. Bolehkah kita kesan balik siapa telah edit form? Boleh. Kalau you pergi dekat sini, all changes save in drive, dia boleh tunjukkan dekat mana. Sorry. Tak boleh. Saya minta maaf, tak boleh. Dia tak macam dokumen, tak macam Google Slide atau Google Docs. Okay. And then, okay. Tadi siapa yang tanya persamaan matematik tadi kan? Okay. Saya cadangkan untuk cikgu buat persamaan matematik. Okay, contohnya saya create new docs. Okay, saya cadangkan cikgu-cikgu semua kalau ada nak buat soalan matematik, buat dalam Google Doc dulu yang gunakan equation. Bagi 6 ke apa-apa equation yang cikgu dapat daripada equation yang cikgu buat dekat Google Doc ni, apa-apa equation lah, saya tak tahulah equation matematik kan. Cikgu just copy paste and then cikgu just copy paste dalam soalan. So cikgu boleh copy equation daripada Google Doc. So saya cadangkan cikgu buat dulu dekat Google Docs soalan dia and then baru cikgu copy and then paste dekat dalam form. So buat soalan daripada dokumen dulu, buat soalan penuh and then copy paste ke dalam forms. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Boleh tak respon dijawab dalam bentuk lain, tak semestinya jawab daripada jawapan yang diberi. Contohnya hantar gambar atau lain-lain macam tu. Boleh. Contohnya satu-satu ya. Okay, contoh. Respon dijawab dalam bentuk lain, tak semestinya jawab dari jawapan. Ada orang presenting ke? Jangan tekan presenting, nanti tak nampak skrin saya.
Oh, sekejap. Okay, saya resume. Alright. Patutnya boleh nampak saya punya screen sekarang. Alright. Okay, tadi daripada untuk lain sebenarnya jawab dari jawapan yang diberi, contohnya hantar gambar lain atau lain macam tu. Oh, okay. So, macam tadi saya cakap, kalau multiple choices tadi, contohnya saya buat multiple choices kan, dia ada option add other. Tekan add other, orang tu boleh sendiri isi jawapan tu. So, saya tunjukkan. Okay. Oh, alright. Sorry, masalah. Kenapa saya ditekan link pula? Okay. Okay, you tekan just ada, nanti you boleh tambahkan ada tu sendiri. You tambah option ada, orang boleh add jawapan tu. Oh, patutlah. Okay, bila you tambahkan ada, okay. Orang tu boleh key in jawapan tu sendiri. Okay. Oh, patutlah saya turn off. Okay. Alright. Okay. Nampak? So, kalau kita tambahkan ada, dia boleh key in soalan tu, jawapan dia sendiri. Sama dengan gambar, dia boleh key in. So, kena tambah option ada bila you buat multiple choices. Lepas tu kalau saya buang, dia akan keluar. Add option or add other, tekan add other. Lepas tu baru dia boleh key in markah sendiri. Please share again how to import question from another Google form. So untuk import another question from Google form, nampak tak kat sini? Add import questions, tekan je. And then dia akan tunjukkan semua Google form yang you pernah ada sebelum ni. You just pilih mana you nak import. Contohnya saya nak import daripada sini. Saya tekan select and then dia akan keluar soalan kat tepi ni. You pilihlah soalan apa yang you nak. Ni ke? Atau you nak tukar form lain pun boleh. Kalau saya tak nak form ni, saya nak form lain pula. Oh, okay, daripada sini. Select. Dia akan keluar juga. Pilih je soalan apa. Pilih and then pilih banyak-banyak question mana you nak. Kata nak 2 question kan. And then import questions. And then dia akan keluar. Okay. Macam mana nak share quiz dari bahagian respons? Okay. Bahagian respons boleh buat tak supaya dia tak jawab banyak kali? Oh, boleh. So, bila you pergi send. Sorry. Bila you pergi dekat setting, you limitkan. You nak form ni untuk collect email address ke tak? You nak restrictkan siapa je yang boleh jawab, orang dalam sekolah you ke? And then you boleh limitkan. Satu respon je. Seorang boleh jawab satu je. Tapi dia kena sign in kat Google lah supaya kita tahu siapa yang jawab tu. So ke orang yang nak jawab tu kena ada, kena sign into Google. Jadi kita boleh limitkan dia punya respon kepada satu sahaja. Macam mana nak share quiz dari Google Form ke Google Classroom? So, pergi ke Google Classroom. Contohnya ni kan. You pergi classwork. You pergi create. Macam you buat assignment. And then you can just add. Pergi ke Google Drive. And then you just select your punya form. And then add. So dia akan masuk dalam Google Form. Okay ke? Ke macam laju sangat? Saya tunjuk lagi sekali lah. Okay. You pergi dekat kelas you. Katalah macam kelas saya, kelas Mathematics 101 Complex Number.
So you pergi ke classwork, you pergi plus create, and then assignment, and then add Google Drive. Pilih form apa yang cikgu nak upload lah. So dia akan masuk dalam assignment tu. Bagaimana kita nak tahu murid telah buat Google Form ni? Maksudnya dia dah jawab, dah isi lah kan? Maksudnya dia dah jawab ni. Cikgu akan bagi kat response lah. Nanti dia akan tunjukkan responses dia. Ni saya tunjukkan some of the sorry. Okay. Macam ni saya ada saya punya webinar punya survey. Ini yang dah jawab kan. Cikgu pergi ke responses. Dia akan tunjuk siapa yang dah jawab. So, cikgu tahulah siapa yang dah jawab kalau cikgu tengok kat sini. Kalau cikgu nak tengok dalam sheet, pergi kat sheets. Nanti dia akan bagi tahulah siapa yang dah jawab semua. Okay. And then boleh ke kita edit Google Form? Yang edit tu hanyalah untuk collaborator saja. Sebab tu saya ajar cara nak collaborate tadi. Siapa yang ada dalam list collaborator sahaja yang boleh edit. So budak-budak tak boleh. So kalau cikgu ada dalam list, saya tunjuk collaborators, add collaborators ni. Kalau cikgu ada dalam list siapa yang ada access ni, contohnya saya add CKT kan. Siapa yang ada dalam ni sahaja yang boleh edit. And budak-budak tak boleh edit kalau kita tetapkan. Contohnya kalau saya pergi kat setting, kita yang boleh, okay, kalau kita tulis edit after submit, dan budak-budak boleh edit lah. Maksudnya dia boleh edit jawapan dia, bukan dia edit edit form ni. Oh, maybe cikgu tanya pasal tu Oh, kalau siapa yang dah jawab dia boleh edit balik ke tak. So dia depends on setting form you lah. Kalau you buat edit, dan orang yang jawab tu pun boleh edit balik jawapan dia. Okay. Okay. Alright, siapa yang nak tanya pasal link pun boleh. Kalau you nak dari Google Form ke Google Classroom, kita klik link aja, tak perlu ke Google Drive, boleh ke? Boleh je kalau you nak copy link daripada form. Boleh je, copy je lah. Okay, sekarang sudah pukul 12. Okay. Saya dah boleh tamatkan sesi saya pada hari ini. Sebelum tu saya nak tuang ni untuk kalau cikgu-cikgu berkesempatan bolehlah pergi ke website kami ni. Kami ada pelbagai digital classes dan online classes yang free untuk semua. Kita ada kelas English, kita ada digital classes. So cikgu bolehlah visit this website. And then okay. Hari Isnin ni saya ada lagi satu session pasal Google Form untuk online quiz, dan saya baru perasan dalam brosur yang KPM sebarkan tu, dia salah tunjuk dia punya apa nama dia ni, learning objective. Ni dalam brosur yang KPM bagi tu kan, yang saya punya bahagian dia tunjuk saya akan menggunakan Google Site. Tak saya hanya akan tunjukkan cara nak guna quiz ni lagi mendalam lah, macam mana nak build Google quiz. Dan saya tak akan menggunakan alat PDPC whatever dalam Google Site. So yang sebenarnya adalah saya akan guna quiz dalam, saya akan tunjukkan cara nak buat quiz dalam talian. Ni lagi lebih mendalam lah, nak tanda fungsi, nak tanda quiz dalam Google Form. Itu hari Isnin ni saya akan ada another webinar. So cikgu bolehlah join lagi saya punya webinar hari Isnin. Okay, sebelum saya tamatkan seminar ni, boleh tak cikgu semua jawab saya punya survey ni supaya saya boleh improve saya punya content, delivery, bagi feedback dalam form ni. So nama link form ni is bit.ly
bit.ly/source247_webinar. Kalau cikgu dah pernah jawab pun tolong jawab lagi sekali. And nama tajuk webinar saya pada hari ini adalah pengenalan kepada Google Form. And nama saya Farah Hisham. Saya bagi 2 minit untuk cikgu jawab. Ni saya sharekanlah link ni. Supaya cikgu semua boleh jawab. Okay. So tolonglah jawab webinar ni. Saya bagi masa sampai, saya bagi 2 minit lah untuk cikgu jawab survey ni sampai 12:06 minit. Tolong ya jawab webinar ni, survey ni. Lepas saya jawab, cikgu dah jawab survey ni, nanti saya akan tunjukkan the QR code. Saya baru dapat pagi tadi QR code daripada SPLG. Lepas cikgu dah jawab survey ni, nanti saya akan tunjukkan QR code tu. So please tolong jawabkan survey ni. PM apa ya? PM, yes, you can you can email me kalau you ada macam soalan. Just email ni dekat farah.h@source247.org. Survey link ni bit.ly/source247_webinar. I'm gonna share you the link again so you can jawab lagi sekali. So Cikgu Muhammad Muaz boleh jawab dekat sini. Tolong jawabkan, nanti saya akan bagikan QR code. Selepas ni saya akan tunjukkan QR code selepas ni. Sebab saya baru je dapat pagi tadi QR code tu. Ada dah. Tapi tolong jawab. Survey ni baru saya tunjukkan QR code tu. Cikgu semua dah jawab ke? Kalau cikgu dah jawab boleh tulis kat situ, nanti saya tunjukkan QR code. Tolong jawab dekat chat box kalau cikgu dah jawab. Dah, done. Okay. Saya tunjukkan QR. Okay, cikgu semua boleh scan tak? Okay, tolong scankan ya untuk SPL ni. Ada orang present je. Boleh tak tolong jangan tekan present. Kalau cikgu tekan present, cikgu tak nampak skrin saya. Okay. Alright. Sila scan kehadiran SPL KPM ni untuk cikgu punya nak rekodkan cikgu punya kehadiran. Saya bagi masa lagi 2 minit. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis kat dalam chat box kan, nanti saya dan rakan saya boleh bantu kalau cikgu ada masalah apa-apa. Saya ada terlepas soalan yang saya lupa nak jawab ke? Saya nak scan sebab pakai phone. Kalau siapa yang pakai telefon boleh tak snapshot kan? Screen cap. Cikgu tahu kan macam mana nak screen cap video ni, gambar ni.
So siapa-siapa yang dah scan, dah tak ada apa-apa, boleh tinggalkan chat meeting ni kalau boleh. Terima kasih. Terima kasih cikgu banyak-banyak datang hadir ke saya punya webinar pada hari ini. Okay, pada cikgu yang tak sempat, cikgu boleh isikan borang ni ataupun tak susah nak scan ataupun tak dapat nak link dia, cikgu boleh pergi ke form ni dan isikan nama cikgu dengan email cikgu supaya saya boleh hantarkan QR code tu nanti. So pastikan cikgu isi borang ni. Okay, semua orang dah scan ke? Kalau dah scan boleh tinggalkan webinar ni. So saya akan leave in 2 minit. Sekejap